الله لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan ketiganya daripada bersifat ma'ani, iaitu hayat, artinya hidup. Maka adalah hidup Allah Ta'ala itu dengan tiada nyawa. Adapun makna hayat Allah Ta'ala itu, InsyaAllah sambungan kita sifat ma'ani seterusnya, kudrat, iradat. Kita selalu ilmu, yang ni dia nak dahulukan cerita bab hayat. Jadi sabit pada Allah Ta'ala mesti ada sifat hidup. Bahkan memang Allah Ta'ala hidup. Atas kita bicara bab kaedah berfikir ni, disusun kudrat, iradat, hayat. Memang ada setengah kitab disusun kudrat, iradat, hayat, bukan ilmu. Pasal apa sebut hayat dulu? Pasal bila sabit kita ni makhluk Allah, ada yang membuat kita, dia tak akan jadi sendiri. Pencipta mesti ada, pencipta tu mesti ada kehendak, tentulah pencipta tu hidup. Ada selalu kita nak jumpa tertib, kudrat, iradat, ilmu. Tentulah yang buat tu ada kehendak dia, dah sabit ilmu dia. Lepas tu baru cerita hayat. Sah laga yang tu susunan tu dengan sekira-kira ta'akuli zihni, untuk ta'akul pada akal saja. Mana lebih munasabah untuk menunjukkan lebih perlu diutamakan untuk disebut mengikut kaedah tafakur. Istilah putihnya mengikut sekuens berfikir, mana munasabah nak didahulukan. Baik, atas kita bicara sifat hayat ni apa? Hayat ni terjemah hidup. Maka adalah baik atas peran Allahumma salli alaihi. Jadi hidup sifat Allah Ta'ala adalah hidup Allah Ta'ala itu dengan tiada nyawa. I'tiqad Allah hidup, siap. Hidup dia bukan dengan nyawa. Macam mana kuasa dia bukan dengan tangan. Macam mana kehendak dia bukan hati dan perasaan, bukan akal fikiran. Begitu juga hidup dia tentu bukan dengan nyawa atau roh. Subhanallah. Yang hidup dengan nyawa roh tu kita, makhluk. Hidup dengan ada kehendak, hati, perasaan, itu kita. Begitu juga nak ada kederat dengan ada kaki tangan, makhluk. Allah Subhanallah, tak nisbah pada dia kaki tangan, tak nisbah pada dia hati, perasaan, tak nisbah pada dia nyawa, roh. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu adalah perkara mustahilat pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kaki tangan juzuk,
Hati perasaan dipanggil riqatun fil qalbi. Dia orang kata apa? Ada sentuhan pada hati. Maksudnya sensitiviti kejiwaan. Itu kot bahasa tu, saya yang mereka bahasa tu kan. Riqatun fil qalbi. Saya ngaji antara guru sebut tu istilah perasaan jiwa, kasih, suka, marah. Asal dia dengan mana riqatun fil qalbi. Memang yang tu dia cetusan perasaan ni. Perasaan ni mesti dia istilahnya infialiyah. Dia adalah sesuatu yang terjadi dengan sebab ada sesuatu yang merangsangkan terjadinya marah. Tidak balas perasaan ni disebabkan ada yang merangsang perasaan dia. Ada riqatun fil qalbi. Betapa tengok kesian dia, ada benda yang menyentuh hati. Allah Ta'ala bukan hati perasaan dia. Dia buat makhluk. Satu, kalau kata Allah Ta'ala sayang sekalipun, bukan sayang dengan mana hati dan perasaan, bukan. Kalau murka pun bukan maksudnya hati dan perasaan, bukan. Kalau suka pun radiyah, Allah Ta'ala redha. Redha bukan dengan mana hati dan perasaan. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah, bukan kasih dengan mana hati dan perasaan. Hati perasaan tu adalah riqatun bil qalbi, ini sifat makhluk. Allah Ta'ala nisbah dia ilah, takkan dia terkesan daripada makhluk dia buat sesuatu ada dengan sebab tu ada riqatun fil qalbi. Orang kata apa? Ada sentuhan sensitiviti kejiwaan di berlaku dia. Sama dia murka, marah, tu yang soalan kemarin apa? Malah dia jemu. Orang Ta'ala jemu, orang Ta'ala jemu. Apatah lagi yang nisbah kedekat, orang Ta'ala letih, orang Ta'ala penat, orang Ta'ala sibuk. Subhanallah. Mustahil semua tu. Hatta kita bicara bab perasaan ni, mustahil Allah Ta'ala dia dengan mana kejiwaan, dengan mana perasaan, dia pun Allah. Itulah kalau sebut bahasa kita sebut marah, suka, redha, cinta, kasih, sayang. Terjemah memang ada daripada nama-nama Allah Ta'ala. Tapi kaedah disebut dah oleh ulama, pasal Allah dia khalik, dia tak akan terkesan dengan makhluk, maka makhluklah terkesan pada Allah Ta'ala. Bahasa sebut Allah redha, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala murka ni, yang ni nisbah untuk level kepada kita supaya kita faham ada tindakan yang kita akan buat, dan dengan itu kita akan berakhir. Kalau Allah Ta'ala murka, kita kena jauhkan. Allah Ta'ala suka, kita kena buat. Itu untuk level kita faham, supaya dengan itu ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu pasal tu Allah Ta'ala turun dengan bahasa itu. Allah sendiri tak ada istilahnya dia terkesan dengan sebab kita, dengan tu dia marah, dia murka, dia suka, dia redha. Dengan mana riqatun fil qalbi itu adalah termasuk mustahil. Pasal yang tu istilahnya makhluk memberi bekas ke Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap apa? Tubuh pelajaran tu kita jumpa tok guru pakar baru dia akan sebut itu. Orang lain nak sebut saja-saja tak berani dia. Pasal orang yang faham bab ketuhanan dia akan cakap macam tu. Orang tak faham memang ngaji sekat tiang dia kata apa Allah suka. Allah kata Allah Ta'ala suka. Memanglah Allah Ta'ala kata suka untuk nak mengajar kat kita, kita kena buat tu supaya mendapat anugerah pemberian dan rahmat, dan dapat atas nama, atas jalan sabab ni, sabab dapat rahim dia. Satu datang dengan kata Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala redha. Tapi ke Allah Ta'ala sendiri, adakah dengan mana kasih, suka, redha tu dengan mana perasaan, dengan tu menyebabkan berlaku kegembiraan, keseronokan, puas hati ke dia? Puas hati tu pun tak betul lah. Yang tu istilah Arabnya dipanggil riqatun fil qalbi. Saya mengaji arwah Tok Guru Haji Ghazali tu, besar dia bagi penekanan tu. Kalau ada hadis sebut la ahadun, la ahada aghyaru minallah, tak ada siapa yang lebih cemburu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun cemburu juga. Dia pun jealous juga. Jealous? Ya betul. Tak. Atas nama riqatun bil qalbi tak? Allah tak akan jadi dia terkesan pada makhluk. Boleh? Faham? Kita dah sebut bab doa pun. Kita doa Allah Ta'ala bagi. Kita doa tu pun dia bagilah. Boleh? Faham? Ada orang dia faham kita doa bagi Allah Ta'ala makbul, kita duk faham Allah terkesan dengan sebab doa kita. Atas perjalanan asbab macam tu lah. Supaya kita faham, oh ni sebab ni kena buat, minta lagi.
Usaha mengaji lagi, ulang lagi ingat. Hafal ingat. Buat taat, makan ubat jadi sihat. Buat latihan macam ni jadi cerdik macam ni. Tanam pokok buah pagar, buah baja, pokok buah subuh besar. Supaya dengan itu ada kerja, ada itu perjalanan hidup, nizamul hayah tu berlaku. Tapi Allah Taala ini bukan macam tu. Satu, kita belajar i'tiqad, kita tak i'tiqad dengan hukum adat, kita i'tiqad dengan hukum akal. Dan akal kita waras mengenal Allah Taala, siapa Allah Taala, siapa makhluk. Letakkan makhluk di tempat makhluk tu betul. Itu disiplin ilmu tauhid tu. Satu, kalau kita nak jumpa guru pun, kalau saya ni pengalaman ni kalau ni zaman saya dulu pun, masa saya duduk ngaji, alhamdulillah dipertemukan, ditakdir Allah Taala untuk bertemu dengan guru yang betul. Nak jumpa guru yang betul-betul ajar tauhid betul-betul macam saya sebut ni susah lah. Mengajar biasa-biasa tu ada, tapi nak bagi satu kaedah format betul, meyakinkan pula tu dalam masa yang sama dia ajar kita macam ni. Bukan senang nak jumpa. Pasal duk jumpa tu banyak yang cerai, pergi bahasa itu. Maksud cerai tu maksudnya pahaman dia Allah, kadang dengar Allah, letih dengar. Istilahnya memang kena tobat mengaji lain. Bahkan kalau dan masa nak bersembah lah, kalau kita bisa dengar orang cakap macam ni, sembah kan dia. Rasa kalau kita tak persalah pun dia kan dia pun, kalau kita persoalkan dia, tentu dia akan fikir betul juga melengung dia. Pasal dia tak dapat pelajaran betul lah. Kalau dia dapat pelajaran betul, InsyaAllah kita memang nak belajar hak betul ini supaya betulkan kita punya perjalanan akidah. Khasnya macam mana nak istilah muamalah, adab dengan Allah Ta'ala, ta'adub dengan Allah Ta'ala. Nanti asal nak sebut, kalau tu kita bicara, kita buat sabab sesuatu di atas bab akidah ni macam mana. Memang kena buat sebab kita diperintah, ditaklif buat usaha. Bahkan atas akidah pun rasanya tak pernah dengar macam ni kan. Kalau kita buat usaha amal, buat hebat macam mana pun, masuk syurga pasal apa? Rahmat Allah Ta'ala, bukan pasal amalan kita. Itu tak payah beramal lah. Siapa dia ajar gitu? Ada orang tadi kita masuk syurga pun dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan rahmat dia. Waktu tak beramal pun tak apa, Allah dia nak bagi rahmat, masuk je syurga. Nampak? Itu pun dah gila lah. Terus cerita macam tu pun dah terpaling akidah. Salah dah faham. Punca siapa? Pasal ada lah tu. Ada kesilapan-kesilapan, ada item-item yang tak dibelajar, yang sepatutnya perlu halusi, perhati, tengok, lalui kitab, disepah lalu kitab, lalu satu-satu dengar sungguh apa yang diajar oleh tutur guru. Mereka ni dah experience, dah lalu, dah hidup dah dengan ahli tauhid. Apa yang dia nak tu dapat simbahan nur tauhid dia tu dapat kita, insya-Allah. Jadi atas kita bicara ni, mustahil Allah Ta'ala hidup dengan roh. Sebab roh sifat makhluk. Dia roh sifat makhluk. Ada hati perasaan. Saya cerita hati perasaan pasal sebut iradat lah. Atas nama kehendak tu, yang kehendak mana apa? Kehendak mana apa? Masih baik ingat. Sekeh lagi. Pasal apa kena syarah kehendak dengan mana-mana tu? Sebab dia takhusus. Kehendak tu faham kita dengan mana dia ada kosot, dia ada keinginan. Dengan memang bahasanya iradah. Tapi apa maksud kehendak? Tentu. Boleh faham? Bila tentu tu maksudnya bukan berkait dengan hati dan perasaan, kan? Itu arada tu dengan mana? Dengan mana-mana tu? Dengan mana khassasa? Dengan mana taksis? Boleh faham? Satu, kalau ayat-ayat Quran, hadis jumpa sebut innallaha yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala kasih. Lazim daripada kasih buat apa? Mana? Alhamdulillah. Kalau kasih lah, orang lelaki ni dikasih sama orang perempuan tu, dia buat apa? Sebelum kahwin apa? Bagi hadiah, bagi bunga. Sebelum tu hantar mesej dulu. Pandai buat kerja kamu ya. Okey, saja. Kamu tu kan kamu. Memang macam tu dia proses dia. Macam tu. Pasal tu orang Ta'ala turunkan ayat Quran dengan level tu supaya kita faham. Tapi jangan faham macam mana kita faham makhluk faham ke dia. Dia bukan macam tu. Subhanallah.
Okey. Jadi dia sebut Allah Taala kasih. Apa lazim pada kasih? Dia akan bagi rahmat. Satu dia yuhibbut tawabin. Maksudnya dia berdempek kita kasih kita macam tu. Subhanallah. Kenapa ada label pula yuhibbu, radiya, apa dia? Kasih, suka. Ada sebut yuhibbu, tu yang antara masyhur kita dengar lah. Ada sebut dengan radiya. Apa beza radiya yuhibbu? Yuhibbu dengan radiya ni, radiya ni tinggi lagi martabat nisbah beri rahmat dan beri kurnia. Itu radhiyallahu anhum, radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tu sahabatnya martabat tu. Kalau kata ulama-ulama lepas pada zaman sahabat, istilah doa kita apa? Rahimahullah, rahmatullah alaih. Orang mati kita siapa? Almarhum, Allah yarham, Allah marham. Kan? Siapa? Sebut dengan rahmat. Rahmat lain, hubbi, mahabbah lain, taraddi, redha lain. Lain apa? Nisbah Allah lain apa? Lain anugerah dia. Level anugerah dia bagi tu, nikmat dia bagi tu, balasan dia bagi tu beza. Satu dengan bahasa begitu, bukanlah dengan mana hati dan perasaan. Nak cerita tu pasal iradah, terjemahnya kehendak. Kehendak dengan mana menentu, dengan mana taksis. Pasal mustahil riqatun bil qalbi pada Allah Taala. Untuk kena hafal perkataan tu. Saya pun ngaji dalam kitab memang ada, tapi dengar mulut itu lagi senang ingat. Mustahil riqatun bil qalbi pada Allah Taala. Satu pemurah, bukan mana pemurah. Pemurah dengan mana memberi, penyayang. Awal-awal kitab kita bicara dengan apa mana penyayang, bukan mana sayang itu, bukan. Apa mana sayang? Memberi nikmat yang khas. Kita kalau sayang seseorang, kita akan beri nikmat khas, orang lain kita tak bagi, kita tak. Bersedih dia macam mana? Bersedih dia kita bagi. Dia berjaya kita bagi hadiah. Perangai akhlak macam ni kita bagi sumbangan. Tak ada apa-apa pun, saja kita makan sedap, teringin, kalau dia pun boleh makan sedap, macam mana aku makan sedap, aku pun nak bagi dia. Apa masalah tu? Masalah kita sayang dia. Kalau benci macam mana? Apa benci? Apa lazim daripada benci? Jauh kan daripada bagi kurniaan dan rahmat dan pemberian. Okay? Aku benci, benci kita, apa yang ada pun dia angkat balik. Okay? Kita dah bagi satu orang, tu dia salah guna macam mana? Benci aku tengok, menyesal aku bagi kau. Tu menyesal. Apa maksud? Apa akan jadi bila benci ni? Dia tak bagi dah nikmat khas, pemberian khas. Lepas tu saya silap, apa yang ada dia ambil balik. Saya silap dia bagi sekali apa tu. Maksudnya dah benci. Itu orang Taala murka, orang Taala benci. Apa maksud? Bukan hati dah perasaan. Apa makna? Orang Taala laknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang Taala laknat. Macam mana laknat Allah Taala? Allah kan melaknat orang. Bukan makna makhluk kan. Tapi sebut nisbah laknat supaya kita faham ini dapat satu balasan daripada Allah Taala. Ada balasan dengan laknat, ada balasan dengan murka, ada balasan dengan benci, ada balasan dengan ghadab, laknat. Antara laknat dengan benci dengan ghadab teruk lagi. Kalau nisbah pada Allah Taala murka, makti tu bahasa dah sikit nak telan payah. Tapi asal nak sebut sama ada bab riqatun fil qalbi ini dalam bab masalah apa suka, minat, nisbah pemberi nikmat ataupun marah, murka, benci, laknat. Yang ni apa? Yang ni menunjukkan jauhkan daripada pemberian dan anugerah. Jadi orang Ta'ala gunakan bahasa itu supaya kita boleh hadam maksud yang dikendaki. Dengan tu kita boleh lakukan apa sabab untuk menarik manfaat rahmat daripada Allah Ta'ala, jauhkan apa-apa yang menyebabkan dapat azab dan laknat daripada Allah Ta'ala. Satu, gunakan bahasa begitu dalam Quran supaya kita boleh faham apa kehendak dia. Jadi macam mana pun Allah Ta'ala tetap makna dia yang selayak dengan dia, makna yang selayak dengan dia. Lafaz memang dia pakai radiyah, yuhibbu. Satu, nak faham Quran, jangan faham label kita. Mesti kena faham yang khitab tu Allah Ta'ala, yang turun wahyu tu Allah Ta'ala. Mesti kena fahamkan Al-Quran mengikut apa yang sepatutnya Allah Ta'ala nak kita faham ke dia.
Jangan kita faham Allah Ta'ala mengikut apa yang kita nak faham, mengikut kita faham. Satu, kita kena ada disiplin ilmu daripada salah-salah ilmu yang ulama-ulama tu, tok guru kita ambil, dengan dia ambil mesti ada sandaran salah silah perguruan daripada guru dia sampai ke Rasulullah, mesti sampai. Terputus tu hadis pun ditolak, Quran pun ditolak kalau putus sanad. Tambah ilmu tauhid. Kita punya ilmu tauhid sanad macam mana? Tentulah kalau sebut kan. Saya ada sanad. Sanad Tok Kelali ada. Sanad Tuan Husin ada. Masa ganji Tuan Uju Ghazali ganji Patih Abu Fiyah naik belah Kelantan apa ni, sanad Tok Kelali. Tuan Ghazali dia Tuan Guru Tuan Husin Kedah. Pergi dia mengaji Mekah, adalah maut Tuan Guru apa tu, Syekh Abad Khurasan Padai Mekah, naik dekat Padai. Kalau pergi belah ni pun naik juga pergi Padai Mekah kan. Tok Kenali pun naik Padai juga, pergi Padai juga. Ada apa? Motor Padai naik atas guru dulu sama apa. Pergi dekat Sayyidina, kalau sahabat ni naik dekat Sayyidina Umar. Oh, padahlah cengih. Mana satu lah. Dekat Sayyidina Umar punya. Tu sikitlah. Kalau Syekh Mauniddin Chisti pergi India, lalu kat situ pula Tok Guru Ustaz tu lah tauhid tu. Yang tu lagi ilmu yang depan Ahlul Bait pula. Naik sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya kaifiat. Betul ke Sayyidina Ali punya kaifiat ada, Sayyidina Umar punya ada. Kalau saya backing tu, itu kaifiat Sayyidina Umar tu. Okey. Apa cerita ni? Cerita sanad sikit, sanad. Kalau pergi Sayyidina Umar punya style pun tidak, Sayyidina Ali punya pun tidak. Itu apa? Itu mana ada. Itu tak apa punya kaedah tu, tambah pula akidah. Salah langsung dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Itu reka sendiri, sanad betul-betul guru tak ada. Sanad pun tak ada. Allah. Itu sanad. Betul nak sanad ni kena tulis lah, ustaz sign lah sikit tanda tangan sanad saya mengaji dengan ustaz. Saya tak passion tu, saya ngaji pun tok guru tak passion tu. Saya pergi India pun tak ada sanad-sanad sign. Tak ada. Ada orang dia gila sanadnya tu, dia nak ada sadangan autograf. Dulu panggil autograf lah. Saya zaman sekolah rendah ada, sekolah menengah dah tak zaman autograf lah. Sebelum tu kan tengok autograf. Kan kenal autograf? Ada autograf. Ada kitab pun setengah-setengah beli kitab. Tangan siapa nak tauqi' tu, nak peresahan. Ada tak ngaji pun ambil tanda tangan belah gitu je. Ada yang ambil tanda tangan tu ngaji tidur. Rupanya ambil tanda tangan. Ada juga orang mengaji pasal tu, dia nak tanda tangan, dia nak sijil saja sanad. Ngaji satu je tak, suruh baca kitab tak boleh. Siapa? Dia bukan mengaji, nak baca kitab ke mana? Kalau baca pun masuk ke laut, masuk ke parit, jatuh gaung habis. Siapa? Dia bukan pernah belajar. Kita kalau ada kalimah tak faham pun tak apa, boleh faham apa maksud dia. Maksud tu boleh faham walaupun kalimah tak faham. Tu cerita tadi lah tu, nak baca takar, teki, tuku tu nak baca tu kalau istilah tu makna elat, maksudnya jadi gitu aja. Okey, sikit tadi yang tu lah asal kita bicara ni. Yang ni lah kita duk adab ni bab mustahil. Allah Ta'ala hidup ni dengan roh, macam mana mustahil, ada kehendak dengan hati perasaan. Mustahil dia ada kuasa dengan tangan dan kaki. Subhanallah. Kan apa yang tergambar, terfikir ke Allah Ta'ala macam tu bersih kan. Subhanallah. Baik, apa makna hayat kalau gitu? Ni dia sifatun tusahihu liman qamas bihil man qamas bihil idraku. Ya, betul. Arab situ sama tak? Macam lama. Sifatun tusahihu liman qamas bihil idraku. Tak. Tusahihu idraka. Baca idraka maf'ul. Qamat tu muannas untuk sifat macam ni. Sifatun tusahihu liman qamas bihi tusahihul idraka. Baca maf'ul lagi tusahihu. Jawab ni cuma
ngertinya suatu sifat. Jadi hayat ni sifat. Tu terjemah kita apa? Hidup. Style padainya macam mana? Penghidup. Apa makna penghidup? Sifat hidup, sifat hayat ada di zat. Itu prinsip, mesti faham. Kita belajar sifat mesti faham prinsip sifat. Sifat mesti ada di zat. Itu pun kita akan belajar ni. Pasal apa sebut sifat di zat, sifat di zat, sifat itu prinsip nak faham. Supaya kita faham sifat mesti ada di zat. Zat sifat dia takkan sifat semata-mata. Kita belajar hayat bukan semata-mata hayat kita belajar, tapi nak menunjukkan hayat sabit di zat dengan tu huwal hayyu. Maka dia ialah Tuhan yang bersifat hayat. Itu tujuan kita belajar ilmu sifat zat, ilmu sifat zat ni. Pasal memang kaifiat kita belajar ilmu dunia pun kita belajar macam tu kan. Cuma kita tak gunalah istilah sifat dan zat. Tapi kita akan belajar dengan prinsip dia, nama, ada sifat dan ada Tuhan punya nama, ada musamma dan ada mausuh dia. Boleh? Betul lah kita nak mesin cili. Bukan nak buat sambal belacan. Ish, takkan nak tumbuk dengan tangan gendung. Mesti ada sifat atau alat yang boleh ada sifat dia untuk menghancurkan cili kan, betul? Apa? Ingat lesung dulu tumbuh kan. Apa lesung? Nama. Dan lesung nak cari apa? Carilah zat lesung tu. Tu kan nama zat. Lesung tu apa? Lesung nama. Apa guna lesung? Apa guna lesung? Bagi takrif sikit. Alat untuk melumatkan bahan masakan. Bukan melumatkan orang, bukan melumatkan daging, tak. Bahan-bahan masakan. Bahan masakan cukup lah pada perkataan itu kan. Tu lesung. Pula tu lesung mesti ada alu dia. Alu ni apa pula? Alu ni apa? Oh, anak lesung. Anak lesung tu apa anak? Alu tu apa? Lesung tu apa anak? Alat. Dia satu alat yang perlu dia untuk nak untuk jadi pengetuk kepada lesung. Barulah berlaku proses melumat dan menghancurkan bahan yang nak ditumbuk dengan alat lesung tu. Boleh. Apa cerita apa ni? Cerita sifat, cerita nama. Betul? Mesti ada zat dia. Mana pergi kedai, mana lesung? Saya ditunjuk periuk sudit tu kan lesung. Dah ada nama, ada sifat, kena cari siapa dia tu. Beli bawa balik. Jadi pasal keliling kita belajar apa? Sifat zat, nama sifat, zat. Nama sifat zat. Boleh faham? Ni jalan gelap aja. Nak buat apa? Lampu apa? Spotlight. Lampu sukan. Spotlight ke spotlight? Tu cerita lain lah. Apa yang kata apa? Apa dia spotlight ni? Alat untuk hasilkan cahaya, dan cahaya dia terang daripada biasa. Tu baru panggil spotlight. Kalau meleleh 5 watt, tu tak panggil spotlight, itu no light. Itu beam light. Apa? Itu bukan daylight, itu dia panggil torchlight. Itu torch untuk suluh. Lampu seluruh tu apa? Itu sleep light. Dim light. Lampu tidur. Kenapa lampu tidur? Kenapa lampu tu tidur ke? Jadi apa? Nama, sifat. Lepas tu akan ada zat akan dirujuk. Nampak? Itulah kita belajar. Hari-hari kita menghadap belajar tu lah. Itu kan saya sebut dia buat kuih apa? Ni kuih keripap, ni semusa, ni keripap pusing, ni spera. Dapat nama spera tu kan. Ni spera siapa? Nama, sifat, atau apa beza semusa dengan keripap? Apa sifat keripap? Dia kutih. Samosa dia tiga tu lipat tu lah. Tutupkan tepung. Di mana ada kutih-kutih. Boleh faham? Untuk apa beza keripap dengan spera? Tengok inti dia. Dia mana spera? Tak tahu punya. Nanti kita beli spera kat dia.
Ada setengah inti gula tu, ada setengah inti cucuk badak tu. Inti cucuk badak rupa-rupa keripap. Itulah spera. Oh, kan bau. Nanti jumpa zat dia, ni lah spera. Nanti kena koyak dulu. Jangan lupa bayar. Tapi lupa bayar. Sebelum koyak tanya dia, ni spera bukan? Ni keripap. Tahulah dia. Kita dah kenal nama tu, kita kenal zat. Boleh faham? Tengok bentuk ada. Ni roti canai ke martabak? Ni roti telur ke martabak? Kenapa berbeza martabak dengan roti telur? Telur je. Kenapa panggil martabak? Ada ciri dia, ada sifat dia. Tu kita keliling, kita sifat nama zat, sifat nama rujuk zat, sifat nama zat, sifat nama zat. Sifat nama zat lah. Saja sikit penjelasan gitu. Ada orang kata, apalah zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat. Itu nak cerita apa? Keliling kita zat dengan sifat. Faham kan? Puas hati, faham? Ada objection? Anda nak tambah-tambah apa ke? Zat sifat, zat sifat. Memang keliling kita zat sifat, zat sifat. Zat sifat nama, zat sifat nama. Ini pun zat sifat nama. Ni apa? Hayat sifat. Okey, sifat. Balik kitab. Saya nak cerita tu pasal apa? Baru kita faham. Padanlah kena faham zat dan sifat. Bahawa Allah ni sifat dia. Ni sifat dia. Satu, mustahil sifat dia. Ada rekotun fil qalbi sikit tadi tu. Mustahil sifat dia dengan ada alat dan perkakas. Mustahil dia nak hidup dengan roh. Faham dah kita. Subhanallah. Satu kalau dalam Quran sebut ada roh macam mana? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan Nabi Adam ni roh aku. Kena faham kaedah bahasa Arab. Apa maksud roh aku? Bukan roh aku, Allah Ta'ala ada roh. Faham bodoh-bodoh gitu, maksudnya ada roh lah Allah Ta'ala. Subhanallah. Menyalahi bab ketuhanan. Itu apa maksud? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebut roh aku tu roh daripada aku, roh ciptaan aku. Bukan roh aku tu roh aku punya, milik aku. Dia bukan idafat. Kalau belajar bahasa Arab yang tu dipanggil mudhaf untuk lain. Bukan idafat. Roh aku tu bukan mana roh kepunyaan aku. Roh aku ambil bagi kat Nabi Adam, bukan macam tu. Bukan macam tu. Tapi roh ciptaan aku. Roh pemberian daripada aku. Roh yang milik aku. Macam tu. Pen saya, apa nak pen saya? Pen milik saya. Ada pen. Faham. Senyum tu faham lain. Pen saya. Kan dia boleh makna lain kan. Ada orang tak faham, biar je lah. Apa cerita, nak cerita bahasa tu. Tak cerita mustahil ada roh. Kalau dalam Quran sebut satu kelahi yang perempuan tu, dia duk kata kita beriman je apa Allah Ta'ala cakap. Kalau itu Allah Ta'ala ada roh, aku tak bisa dengar pun kau kata Allah Ta'ala ada roh. Boleh kan? Saya sebut, memang kaedah yang tu pun saya ngaji, kaedah kelahi dengan perempuan sesat. Kita bangkang dia tu memang dia tak setuju. Gunakan kaifiat dia ambil faham Quran tu, gunakan kaifiat tu empuk dia balik. Itu satu kaedah ni. Dia kata Allah Ta'ala. Siapa? Allah yang kata gitu. Kita ambil format Allah kata gitu. Allah juga kata dia ada roh. Ada roh dah Allah Ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Tu Allah yang kata, aku tiupkan kat Nabi Adam ni roh aku. Aku tak bisa dengar pun orang kata Allah Ta'ala ada roh. Sedangkan kaedah engkau, aku ikut je kata orang Ta'ala, bukan aku kata. Aku tak biasa pun dengar. Kau tak bisa jumpa pun yang Quran tu. Memang tak ada ulama' kami tutup guru kami tak pernah kata Allah Ta'ala ada roh. Tapi dia kata format engkau, dia kata kaedah engkau kata macam mana Allah Ta'ala kata. Ni Allah Ta'ala kata dia ada roh, kau tak pernah kata pun Allah Ta'ala ada roh. Tapi duk sibuk kata Allah Ta'ala tak ada. Boleh faham? Itu roh. Apa lagi? Allahu nuru samawati wal ardh. Allah Ta'ala ni apa? Tak biasa dengar apa kata Allah Ta'ala ni cahaya. Sedangkan Allah Ta'ala kan cahaya. Dia yang kata dia cahaya. Dia tak format engkau. Engkau kata, aku kan kata Allah yang kata. Okey. Kalau itu Allah cahaya, Allah ada roh.
Dan Allah dengan cahaya, dengan dia tu ada cahaya, dia ialah cahaya, dia ada roh, dia duduk atas aras. Allah yang kata. Itu. Jawab. Tengok dia nak jawab macam mana. Nak menggelejat ada. Menggelejat faham? Menggelejat faham? Faham? Cacing kepanasan. Macam cacing kepanasan. Habis-habis kata saya, yang ni pun ada kawan-kawan saya, anak nama saya. Adalah yang biasa ikut saya tu kadang-kadang dia kenal pokok Wahabi ni. Saya pergi menghadap dia tu, dia orang kenal lah kan, Wahabi tak Wahabi tu. Kalau saya pergi menghadap dia lain. Saya suruh anak buah saya pergi jolok dia sikit bak tak arah, pergi kena buah macam tu. Bagi soal. Ustaz tu kata apa? Mula-mula merah muka dia. Kena soal-soal itu saya tak boleh jawab. Kena bagi ayat mati, buah mati tu kunci. Mati tak boleh jawab. Dia kata mula-mula yakin, dengan yakin yang betul kau salah, betul. Jangan terlalu taksub dengan pendapat entah, nak takwil. Sedap dia kata, kelopak-kelopak mula-mula nampak dia megah. Masuk sikit, berubah muka punya. Saya pantau pada jauh ya, PJJ. Saya tak pergi duduk dekat. Saya duduk dekat, nanti dia tak mau bicara dah. Saya bagi anak buah lah. Bahasa anak buah dia akan rasa boleh makan cekak. Boom, pergi. Ya. Debuk. Bagi anak buah je pun dia perah muka lah. Bagi soalan. Memula dengan yakinnya Allah tak arah. Cerita. Sampai tahap macam tu macam mana? Minta maaf Syekh, saya kena undur diri dulu. Saya kena rujuk dulu dalam kitab. Saya kena rujuk dulu pasal saya tak pernah jumpa masalah ni. Dengar. Ustaz lah tu. Tapi yang jumpa tu bukan Maulana. Kalau Maulana pun, kalau serupa itu dia akan jawab macam tu kan lah. Apa dia? Saya tak pernah jumpa dalam kitab, saya kena telaah kitab dulu. Dia baru nak jumpa kitab rupanya. Betul bahaya. Memang bahaya. Dengan bahaya tu macam mana dia ajar orang dengan akidah yang salah. Ni dah bahaya sekerat tiang ni macam ni lah bahaya. Asal saya nak sebut, nak kata prinsip orang batil ni di atas kaifiat dia yang batil, ambil faham istidlal daripada Quran. Lawan dia tu satu hal. Nanti dulu sebelum lawan, ambil gunakan format dia, longgok banyak-banyak, empuk empas atas dia format dia tu, bagi dia jawab dulu. Allah ada roh, macam mana kau nak jawab? Allah adalah cahaya, macam mana kau nak jawab? Betul bagi soalan macam ni nak. Allah lupa tak? Allah lupa tak? Okey, alhamdulillah. Memang makan lah. Memang makan lah tu. Nasullaha fanasiyahum. Allah yang kata mereka orang kafir ni bila mereka lupa Allah Taala, fanasiyahum, Allah Taala lupakan mereka. Apa Allah apa? Lupa. Kau tak faham ayat Quran kot. Kata Allah Taala kata mustahil lupa, sedang Allah yang kata kau lupa. Kau taubat balik dengan kaedah kau. Allah yang kata dia lupa. Jadi Allah cahaya, ada roh, duk atas arah, pelupa. Tu akidah kau. Saya tak kata itu. Kau tampar lagi. Tadi kau yang kata, Allah yang kata, aku tak kata itu. Saya kena rujuk dulu ke kitab. Yang tu kalau buat live, habis satu Malaysia terbaik muka pupuak yang sesat tu. Pupuak yang sesat yang jenis tu Satu dia orang tak nak buat live benda-benda yang berbentuk macam tu. Dia akan buat macam mana? Engkau bercakap, pihak pertama bercakap, lepas tu pihak kedua bercakap, itu gulung. Nilai sendiri apa yang mereka cakap. Dia nak macam tu. Memang dia akan buat majlis macam tu. Dia pun cakap baca kitab, buka kitab ni, wah, canggih. Ustaz ni bawa kitab macam-macam. Ustaz ni tak bawa apa pun, bawa muka nota tebal tu, nak lawan bawa kitab 10. Orang bodoh akan berhukum macam tu. Dia petah bercakap, ustaz tu baca kitab laju, petah berbicara. Ustaz ni tergagap-gagap. Dia akan nilai betul salah tu dari segi gagap dan petah bercakap. Ustaz ni lancar, ustaz ni cakap meleleh. Dia nilai sudut tu, dia bukan kira nilai cakap betul atau salah. Ustaz tu pakai pelekat aja. Ustaz ni pakai tie, pakai coat. Pakai baju batik, pakai baju color-color. Color merah pula. Ustaz tu menyengat, merah. Yang ni buruk je. Serban tak tu.
tu oksigen tak masuk ke kepala otak. Oh, macam-macam dia cakap. Macam tu memang format mereka macam tu kan. Sagi ada pula orang cakap tak berakhlak pergi ikut ustaz ni. Ustaz ni diam, relax je, tenang aja, bersahaja je. Yang ni nampak beremosi. Tujuan dia tu, tujuan dia nak suruh apa, dia panggil apa, netizen. Suruh netizen ni menghukum dengan macam tu punya suasana. Bukan nak tengok siapa hak dan batil. Dia orang pun bukan ada kayu ukur nak menilai. Satu kalau macam kita sebut contoh tadi, format tadi, kalau buat majlis macam tu, wahai rasa buku istiqah dia mah. Dia akan jalan, carilah jalan untuk dia nak bela diri pula. Kelepang gelebuk. Jumpa dia mengelejat kat mana. Nanti kita potong nanti video ni. Saya tak cakap je ni. Suruh dia orang jawab. Tengok dia jawab ke ni. Nak cerita apa ni? Cerita ruhi tu, mustahil tu. Kata sifat orang Ta'ala mustahil hidup dengan ruh. Jadi apa dia hayat ni? Dia sifat. Tadi. Baik, jadi hayat ni sifat. Sifat mana? Sifat yang mengesah ia, sifat ni bagi barang yang berdiri dengan dia. Bagi barang maksud barang ni zat yang berdiri dengan dia, berdirilah oleh sifat ni dengan dia. Dia mengesah apa? Mengesahkan segala pendapat yang 6. Mengesahkan segala pendapat tu, tusahihul idraka, mengesahkan idrak, mendapat. Tu terjemahlah. Tapi di syarah sini mendapatkan idrak yang 6, mengesahkan segala pendapat yang 6. Macam mana pun dia nak bagi definisi hayat. Hayat tu sifat yang ada di zat, yang fungsi dia mengesahkan sifat-sifat yang 6. Mana 6? 6 ni atas kita bicara sifat ma'ani, kan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada hayat, maka sabitlah kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Itulah 6 tu. Ternafi hayat, ternafilah 6 ni. Kenapa 6? Pasal bahas ma'ani 6, itu 6. Kalau bahas 10, ternafilah 10. Kalau nafi 99, ternafilah 99. Pasal hayat tak ada. Jadi hayat ni besar tak besar peranan dia? Besar. Pasal apa? Dengan sebab dia barulah ada benda lain. Kalau zat dah ada satu, tapi zat tak ada hayat, maka ternafi segala sifat. Jadi atas bicara sifat ma'ani, maka ternafilah 6 sifat ma'ani yang lain selain pada hayat. Boleh faham prinsip kenapa angka 6 tu datang? Apa dia 6 ni? Iaitu kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Sekejap. Maka kalau gitu adalah hayat itu tiada ia. Hayat ni takluk kepada sesuatu. Jua pun. Hayat dia tak ada takluk. Hayat istilahnya dia tusahihul idraka. Itu je. Di atas kata portfolio fungsi peranan, tak, istilahnya hayat la ta'alluq. Jadi kalau kata Allah hidup, cukup Allah hidup, itu je. Bukan roh menghidupkan orang Ta'ala. Tidak. Jadi hayat, Allah lah hayat. Allah hidup dengan hayat dia. Bukan hayat dia menghidupkan dia. Satu hayat tak bahasa dengan hayat menghidupkan orang Ta'ala. Ada. Allah hidup. Sabit sifat hidup. Dia hidup. Boleh? Jadi satu tak ada takluk. 7 sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat yang tak ada takluk, hayat. Jadi bab takluk ni hanya ada pada 6 perkara. Okey. Kalau tak berapa nak boleh cerdik, nak faham tu, dengar je dulu. Pasal kadang-kadang memang kita baru nak proses, baru orang kata buah cepedak di luar pagar kan. Tu macam mana? Dengar je dulu. Kalau ada muskil agak rasa macam nak faham tapi tak faham, tanya. Mana saya boleh jawab? Cuma lagi kalau saya berkasar apa sikit, sorry lah. Saya memang cakap bahasa kasar tu kan. Orang dah biasa dengan saya, tak heran tanya begitu je. Tak nak kena marah pun.
Tapi orang tak biasa kita jengkau sikit, lain kali tak mau tanya dah. Macam tu punya dia jawabnya. Takut dia. Orang dah biasa tak ada harapnya, kata dia, ustaz memang gitu dah. Tak ada apa-apa, cakapnya macam tu. Bergaul dengan dia baru tahu. Tuan tanya dia mah. Saya pernah ada followers YouTube kan. YouTuber ada. Pun ada dia panggil apa, top fan. Saya tak tahu lah dia top fan tak top fan, tapi fan saya lah dalam YouTube, dalam Facebook. Ada satu hari dia nak pergi Kelantan, singgah rumah saya. Nak pergi Kelantan, dia orang daripada Setiawan, jadi orang dia singgah sat lah. Antara first impression bila jumpa saya tu, sembang lain ustaz ya dalam video. Saya kata apa lain, saya dah agak mesti dia tak ada tu. Muka nak lari mana kan. Kenapa? Ni tengok masa mengajar. Ni alat maya tu. Nampak cengeng. Orang tak biasa kenal saya, nampak cengeng gila lah. Hari-hari sembang je lah. Rasa cengeng, takut ke, rasa macam member ke tak? Tak adalah member lah. Tak adalah member, tapi boleh lah sembang-sembang kan. Duduk tidur pun dah sebelah kan. Okay. Balas remote lah tu. Okay. Selama kalau saya macam mana saya ngajar ni cengeng tu, rasa dia tak duduk sebelah. Mau dia duduk, dia bagi dia mau bagi saya satu rumah, siapa pun tak berani duduk rumah tu. Yang ni mau dicekahnya semua. Ni ada biasa je. Cuma adalah muamalah sebagai yang ni orang ngajar, yang ni orang ngaji, gitu je lah kan. Tak ada pula ada dia. Tapi kau dengar dia ngajar tu macam tak berani nak dekat aja. Satu ada anak murid saya dalam, kalau dalam ni dia kata ustaz ni garang aje. Nanti ada murid saya kenal, ustaz tu memang gitu, mengajar garang gila. Bahasa dia orang pun macam bahasa saya juga, anak murid. Garang gila. Gila pun bukan G-I-L ni, G-I-L-E-R, garang gila. Tapi kalau duduk dengan dia sembang, elok je. Ramah orangnya. Tu ke. Marilah sini, kalau nak tahu ramah tak ramah, kita bagi tuan duduk, jamu makan, nasi lemak boleh lah kan. Tak adalah bagi biryani. Apa cerita ni? Apa macam mana cerita itu? Tu sahih. Jadi tak ada takluk. Tak ada takluk. Hayat tak ada takluk. Jadi daripada 6 tu, daripada 6, 7 sifat mani, hayat tak ada takluk. Jadi selesai tu. Pasal apa? Kerana ia tiada menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada zatnya. Pasal hayat dia tak, tu bahasa dia tak menuntut pekerjaan yang bertambah, perkataan yang lebih daripada zatnya. Zatnya dirinya hayat tu. Pasal Allah hidup juga. Kalau saya tanya gini, Allah hidup, okey, sabit hidup dia menghidup tak? Tu menghidup ni bukan sifat hayat je. Mana yang jawab? Tu sifat apa? Kudrat. Mana? Itu hayat apa kerja? Ada kerja. Sabit hidup pada Allah Taala. Itu ya. Nak menunjukkan sabit, dengan sabitnya hayat, maka sabitlah segala sifat-sifat kamalat Allah Taala yang lain. Boleh? Itu yang dia tak perlu, tak menuntut pada pekerjaan yang bertambah daripada zatnya. Jadi kalau kata Allah Ta'ala hidup, takkan Allah Ta'ala hidup. Untuk dia menghidup atas nama sifat, dia bukan menghidup dengan hayat dia, dia menghidup dengan kudrat dia. Dia menentu dengan iradat dia, menghidup perbuatan takluk kudrat, bukan takluk hayat. Hayat takluk apa? Hayat mana ada takluk? Okey. Boleh faham tu? Faham, insya-Allah. Bab lain memang tak ada, selalu sikit orang keliru sikit, tak menghidup betul lah. Maka Allah dia hidup, dia hayyun, lepas tu dia muhyi.
Mumit, dia mematikan, menghidupkan. Itu menghidupkan bukan dia menghidup dengan hayat. Tak, dia bukan menghidup dengan hayat, dia menghidup atas nama berbuatan menghidup dengan kudrat. Allah dia hidup, huwal hayyu. Dia hidup. Bahkan huwal hayyu apa maksudnya? Dia sajalah hidup. Kita ni hayat, tu hidup. Dialah yang hidupkan kita. Tu dapat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pun dalil. Okey. Dalil pula. Ada pun dalil naqal, dalil naqli Quran. Tanda yang menyatakan wajib bagi Allah Zat Allah Taala itu bersifat hayat. Firman Allah Taala, huwal hayyul qayyum. Terjemahnya, artinya ialah yang hidup lagi mengadakan langit dan bumi, lagi kekal. Dia punya terjemah tu panjang je lah. Kalau asal lafaz huwal hayyul qayyum, dialah Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri, tak ajak pada satu. Sini dia terjemah qayyum tu mengadakan langit dan bumi, ya, lagi kekal. Qayyum dengan mana? Kekal. Dialah yang hidup lagi mengadakan. Qayyum tu mengadakan langit bumi, dan bersama dengan dia mengada tu, dia kekal. Qayyum. Jadi qayyum dengan mana? Ada mana dua dilalah itu. Kalau faham di syarah macam tu, apa dia? Dengan mana dia qaim min nafsi, dengan mana daim. Maksudnya dia tak ajak pada satu, dia buat satu. Qaim dengan mana khaliq, qalim dengan mana daim, dengan mana berkekalan, tak binasa dia. Tu kata susah juga. Tu kata mengaji Arab sukun, kaifiat nak mengaji Arab tu. Kalau ambil bahasa Arab sekali lagi pula, huwal hayyu, di mana dilalah dia nak sebut hidup tu hayyu. Okey, asal bicara kita situ. Saya memang nak ajar sikit ke contoh ambil dilalah Arab. Apa dia? Huwal hayyu. Allah Taala dialah yang hidup. Hayyu ni mana? Daripada hayya Yahya ataupun hayya Yahya. Hayya Yahya hayatan fahuwa hayyun. Oh, itu hayyu ni sifatul musyabah bismil fa'il, dengan mana? Yang hidup. Bila dia Tuhan yang hidup, tentulah ada pada dia hayat. Hayya Yahya hayat fahuwa hayyun. Bila hayyun maksudnya zatun musamma bil hayat. Bila nama hayat musamma bil hayyi, pasal apa dipanggil hayyi, hayyun? Pasal sabit hayat pada dia. Pasal tu dipanggil, nama dia hayyun. Itu kaedah bahasa Arab. Boleh telan tak? Semua orang boleh telan ke agak macam ni? Orang tak boleh telan? Boleh? Nak kata semua orang, tak semua orang boleh telan, betul tak? Boleh faham? Boleh? Sikit. Ulang ni. Hayya Yahya tu. Ulang hayyu. Yang kata kiranya hayyu ni istifa. Sifatul musyabbah bismil fa'il. Sifatun musyabbah bismil fa'il. Mesti isi fa'il kita belajar, kaedah kita belajar sorof. Daraba yadribu lah, senang lah. Daraba yadribu darban fahuwa daribun. Itu isi fa'il. Tapi kalau isi fa'il bukan di atas wazan fa'il, antaranya wazan fa'il. Kalau wazan fa'il dia tak dipanggil lah isim fa'il, dia dipanggil sifatun musyabbahah bismil fa'il. Dia sifat yang menyerupai isim fa'il. Dari sudut dia menunjukkan yang. Mana yang? Apa makna hayyu? Makna apa? Yang hidup. Yang hidup. Hayat hidup. Dia masdar aja. Hayyu yang hidup. Pasal apa terjemah yang? Pasal dia duduk tasrif isim fa'il, tapi dia tak di atas wazan fa'il, dia di atas wazan fa'il. Hayyun. Hayyun. Asalnya hayyun tu hayyun, fa'ilun, nabiyun, waliyun, hayyun asalnya. Jadi hayyun pasal apa? Hayyun ada ya tu. Bila ya dua berbaris, hayyi satu berbaris, harus boleh baca. Hayyun itu apa dia? Hayyun. Itu panjang tu, kalau saya cerita satu, kita ngaji sorak aja. Boleh je.
Tapi nak cerita sifatun musyabahah bisimil fa'il tu. Hayya yahya hayatan fahuwa hayyun. Dia panggil sifatun musyabahah bisimil fa'il. Macam contoh waliya yali wilayah fahuwa walin. Itu isi fa'il. Fahuwa waliyun. Itu sifatun musyabahah bisimil fa'il. Apa dia beza tu nantilah. Kalau tanya saya jawab. Tadi saya panjang lagi, saya panjang sangat ke situ. Tapi yang tu ilmu yang memang khas kena mengaji. Tu yang kena buka pondok tu. Tu yang kena ngaji pondok tu. Kena lah. Ngaji sambil-sambil gini, dia tak ada kemahiran gitu kan. Dia kena menguasai. Kena master. Sebut master apa sebenarnya? Chef mastering. Self mastering. Ini bukan self mastering. Ini kita mesti master dengan bimbingan daripada guider supaya kita master. Kalau self mastering itu DIY. Self mastering faham? Master kan menguasai, self buat sendiri. Boleh buat sendiri. Pakak boleh tak pasal apa? Itu do it yourself. Self mastering DIY tu. Apa cerita ni? Tak nak mengaji seorang tak boleh do it yourself. No. Dia tak boleh DIY. Ni apa? You must learn from a teacher, not ordinary teacher, special teacher. Not special teacher, very special teacher. Special teacher pun not very special or academical teacher. No, but kena ada advanced classes. Advanced classes. Betul. Kelas pun kena advanced class, not ordinary class. Boleh jadi high class. Kita main bahasa Inggeris sikit. Okey, cukup. Okey, boleh. Hayya hayatan fahuwa hayyun. Hayyun maksudnya zat, sabit zat, sabit hayat, dan dialah bersifat hayat tu. Tu yang hayyun. Dia ada dua dilalah apa dia? Sabit zat, sabit sifat. Satulah panggil hayyun. Apa dia? Ada sifat hayat dan zat tu hayat subut di dia. Tu yang bila hayyun nanti jumpa kaunuhu hayyan. Hayat jumpa kaunuhu hayyan. Pasal apa kaunuhu? Pasal sifat hayat sabit di zat. Zat tu bernama hayyu. Bila hayyu tentu sabit hayat. Bila hayat nama dia hayyun, tentulah subut hayat di zat. Mesti ada kaunuhu hayyan. Apa kaunuhu kalau itu? Keadaan sifat mesti sabit di zat, tak boleh dipisahkan sama sekali. Mesti sabit, tak boleh dinafikan sama sekali. Itulah kaunuhu hayyan. Itu menyambil manawiyah. Khas bicara manawiyah nanti ke depan banyak umur. Ya. Lagi ada apa situ? Boleh. Itu dalil nakal. Okey, susah tak faham tu? Kalau tak belajar langsung agak-agak boleh telan tak? Nanti orang jawab. Boleh. Untuk senang nak agak-agak belajar. 2 hari cukup. 2 jam belajar kat YouTube boleh faham ilmu saraf. Lepas tu ingat senang nak faham dalil nakli. Itu saya belum cerita asri lagi. Cerita mana asri? Huwal hayyu. Itu mubtada, isim ma'rifah. Al hayyu isim ma'rifah, dia khabar bagi huwa. Macam mana boleh kenal huwa? Tengoklah di dalam ayat. Dari nakli dia cukupnya sekadar kita tahu dalil itu ataupun kena tahu istidlal. Kaedah asal mesti tahu istidlal. Pasal ada dia tak jadi dalil. Itu bukan dalil. Itu apa? Itu bukan dalil. Dalil tu bukan semata-mata terjemah. Tak, itu bukan dalil. Dalil tu kau kena faham macam mana kaifiat istidlal. Pasal dalil ni apa? Fahmu amrin min amrin. Fahamkan satu perkara dari satu perkara lain. Fahmu amrin min amrin akhar. Boleh? Dalil. Macam mana boleh faham hayat? Mana? Bukan artinya dialah yang hidup. Tu dialah yang hidup. Orang tak hidup lah. Itu bukan faham. Itu terjemah. Tak mana faham?
Hayun. Macam mana hayun? Tak kata hayat. Nak sabit hayat, ini hayun. Jawab. Macam mana boleh faham hayat daripada hayun? Macam mana? Tak erti. Tak faham dalil lah namanya. Boleh? Berdalil ni contoh dalil lah. Saya nak faham dalil tu. Bila dalil nakli mesti faham kaifiat istidlal. Boleh faham saya semua kan? Contoh misalnya, bagi air manis, bagi air macam mana? Minum, pegang. Kalau saya buka, minum. Apa rasa air? Manis? Tak manis. Kalau air tu manis, apa kesimpulan boleh buat? Ada gula. Mana kau tahu? Manis. Nampak gula? Nampak. Macam mana kau boleh faham manis? Cerita. Rasa gula, rasa manis. Pandailah istidlal. Boleh faham? Main ni boleh? Kasarnya. Huwal hayyul qayyum. Mana faham hayat? Tak sebut hayat pun, sebut hayyu. Jawab. Sebab musyabahah. Pandailah. Apa dia sebab musyabahah? Sudah. Belum pandai lagi lah. Sudah. Kenapa panggil musyabahah tu apa? Tak ingat dah. Orang ngaji terlalu jelam. Mandi sungai. Sikit saja usik-usik itu. Ni besok ngaji ni. Kalau tak biasa ngaji, jumpa itu tumpah. Tu macam mana kau nak istidlal dengan ayat Quran? Dan tu yang lupa saya ngaji tok gua ajar itu jumpa puak-puak yang kepala batu ni. Terus kelahi apa benda nak kelahi tu? Disebut dalil. Apa dalil Allah Taala duduk atas aras? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Wah, tak apa. Dia dah dalil kan? Dia ada dalil kan? Tunjukkan di situ alal arsy istawa tu di mana makna berada. Di mana makna duduk. Please explain it to me. Pasal kau kata dalil. Di mana di situ menunjukkan berada. Nampak? Tak mana kata berada, duduk. Ambil mana duduk? Bersemayam. Di mana bersemayam tu? Ambil mana bersemayam tu? Terjemahan. Terjemahan je. Bodoh punya. Tu bukan dalil. Tu bodoh namanya. Kalau kena kencin pun tu padahlah kena kencin. Jadi sesat. Dia kata Allah tak arah. Bodoh. Agak-agak macam mana muka dia? Terbakar. Memang terbakarnya buat ni. Habis-habis kan buat selamba. Dia akan bodoh confident je. Saya yakin Allah duduk atas aras. Ini ayat dalil. Saya memang tak pandai bahasa Arab, tapi saya yakin Allah duduk atas aras. Aduh. Mak kata bodoh atau mana? Dia kata bodoh confident tak ni ya? Dia confident, yakin. Yakin dia pula tak mutabik lil haq. Yang ni bukan yakin, bukan iman. Jahil murakab tu. Dia adalah jahil murakab. Apa jahil murakab ni? Jahil. Jahil berlapis-lapis jahil. Kalau sebut jahil dia tak bunyi sedap kan? Bunyi bengong. Itu jahil murakab. Kasar lagi apa? Tak mutabaqah lil waqi' ma akidah, bukan saja jahil murakab tau. Kufur tau. Ustaz mengkafirkan orang. Saya sebut kaedah, bukan kafirkan orang. Kenapa kau rasa kau kafir? Engkau itikad Allah Ta'ala je. Saja-saja guna-guna isu-isu yang tu kan. Yang sebut itulah. Kaedah dalil mesti boleh faham macam mana nak istidlal. Tu sekali lagi tanya, senang tak faham dalil nakli? Susah. Untuk dia orang duk sibuk-sibuk sikit dalil akal, dalil. Macam dia orang gerti ke nak berdalil? Retorik lah. Itulah ayat je, retorik je. Orang kata apa? Gebang je lebih. Gebang. Engkau panggil gebang kan? Gebang, sembang je lebih. Tapi merepet apa pun tak tahu. Satu boleh kena kenci, satu boleh kena tipu, satu boleh terikut pahaman sesat. Bukan saya kata sesat, memang sesat. Bukan saya yang kata sesat. Dah dikeluarkan fatwa sesat. Antara ciri-ciri sesat pertama tulis ajaran-ajaran sesat. Satu Malaysia ni kalau ada sendiri ciri-ciri apa? Senarai ciri-ciri ajaran sesat tu. Pertama kali dia mengiktikadkan Allah Ta'ala. Nak cerita apa? Ada pun Google tengok. Ciri-ciri ajaran sesat buka. Portal daripada siapa? Majlis Agama Negeri mana? Buka. Ciri ajaran sesat apa dia? Oh yang lain semua di bawah. Pertama kali tu mengatakan Allah Ta'ala. Tengok.
Kalau tak paling pertama pun, awal-awal pertama 10 tu top list Allah Ta'ala. Itu pahaman sesat. Asal nak cerita kaedah berdalil huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi itu dalil nakal. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat hayat, kerana dalil akal lah. Jadi akal ni penakkulan. Dan akal ni lah kita nak pakai siapa? Supaya kita sedar Allah memang hidup, kita ni asal mayat. Lepas tu Allah lah bagi hidup aku. Bukan makanan hidupkan aku, bukan minuman hidupkan aku, bukan oksigen hidupkan aku. Kalau tak boleh, orang kata apa, dalam keadaan sentiasa haram, dalam akidah macam ni, cari jalan macam mana supaya boleh kita boleh sentiasa hati-hati. Inilah akal ni lah yang kita nak pakai 24 jam supaya memang berakal. Allah Ta'ala ni hidup, kita ni mati, dialah hidup dengan kita. Baru iman namanya. Jadi ilmu ni ilmu iman. Dah tahu macam mana kaifiat iman macam mana. Apatah lagi ni asar iman, buah imannya di mana? Sentiasa rujuk ke Allah Ta'ala, sentiasa balik ke Allah Ta'ala, sentiasa ingat ke Allah Ta'ala, sentiasa tafakur ke Allah Ta'ala, sentiasa rasa dalil, fakir ke Allah Ta'ala. Ini buah iman. Apa dia buah iman? Menghasilkan akhlak yang sangat mulia. Apa dia? Sentiasa dalam keadaan dawamil fikri. Apa dawamil? Sentiasa berfikir. Ada orang simpang-simpang lah kan, bila habis urusan macam mana, balik kerja dia balik. Takkan ada orang tu tak tahu zikir-zikir. Ayalah, anda baca mana? Kata mana? Baik, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Cuba ni atau simpang elok lah. Jamu ambil air, jamu orang kuih. Makan sila. Jamu. Inilah jamu kopok kering je. Habis tak ada kerja apa. Balik kerja. Kena ajar sifat macam tu. Saya pun dalam proses belajar itu lah. Ajar supaya nampak itu. Kalau ada sibuk pun macam mana? Dalam kesibukan tu ajar juga tauhid. Kadang-kadang sibuk kerja tu pun sebenarnya jalan untuk tauhid. Dia tak buat berjaya apa? Alhamdulillah, Allah bagi semua. Hadirkan hati Allah Ta'ala. Itu apa kaifiat, cara-cara untuk dapat iman tu. Ada ilmu kita dah telan dah sebenarnya, alhamdulillah. Cuma nak sentiasa tu hadir tu. Mudah-mudahan diberi kita, lembutkan hati kita. Majlis macam ni diberkatkan kita, diberi kita kurniaan istimewa. Orang lain tak mengaji, kita mengaji. Orang lain tak belajar, kita mengajar. Orang lain tidur, kita faham. Contoh misalnya, yang ambil faham. Kita bersusah payah untuk datang macam ni, dia akan bagi satu nikmat istimewa. Dah mengaji satu hal pula, kita usaha pula untuk dapat. Masya Allah, manjadah wajadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh jalan kami, kata Allah Ta'ala, dia akan bagi tunjuk jalan-jalan ke dia. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi apa dalil nakli? Dalil akli. Ada pun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat hayat, kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat hidup, kalau tak hidup nescaya adalah mati. Manakala adalah ia mati, nescaya tiadalah ia bersifat tahu. Kalau dia dah mati, tak adalah ilmu. Dan tiadalah ia bersifat kuasa, tentulah tak kuasa. Sebelum tu tiadalah kehendak, bila tak ada kehendak nak buat benda. Dan tiadalah ia bersifat dengan kehendaki, dan tiadalah ia bersifat dengan mendengar, dan tiadalah, semua 6 tu dia sebut, dia nak nafikan. Kalau tak ada hayat, tak adalah mengendaki, tiadalah ilmu, tiadalah mendengar, tiadalah ia bersifat dengan melihat, tiadalah ia bersifat dengan berkata, maka bukanlah ia Tuhan yang menjadikan alam ini. Dia tak bolehlah jadi Tuhan menjadikan alam ni. Lepas tu nescaya tiadalah ada alam ni. Alam ni tak ada. Di alam ni ada. Tak ada tak Tuhan? Takkan Tuhan tak hayat? Takkan Tuhan tak hidup? Untuk hidup ada, hidup. Itu kaedah nak fikir. Pula tu dah faham situ tak apa. Memang dia hidup. Oh tu kita ni apa? Kita hidup yang mati. Duk kata kita hidup, dia hidup. Maksudnya isbatul ma'budain istilahnya. Isbatul ilahain.
mengisbatkan dua ilah. Apa dia? Allah hidup, kita hidup. Hidup kita asing pada hidup dia. Itu istilahnya ada kam mumpasil sifat. Allah hidup, kita hidup. Salah akidah hidup. Yang hidup siapa? Allah. Ada tak yang hidup macam dia? Tak ada. Hidup yang macam dia tak ada. Hidup yang kidam, hidup yang sedia, hidup yang baqa', hidup yang qaim binafsi. Tak ada. Kita hidup. Hidup. Untuk hidup kita kidam? Tak. Hidup kita baqa', tak. Qaim binafsi? Tak. Qaim binafsi, qaim apa? Qaim bimakanan, qaim biminuman. Kita boleh hidup pasal makanan, minuman pasal oksigen. Kita qaim bila hidup pasal Allah yang bagi hidup kita. Tauhid. Baru lurus pahaman akidah kita. Ahli sunnah wal jamaah. Baru jadi muwahhidin, baru jadi ahli tauhid. Kalau Allah hidup, kita hidup, hari musyrik. Musyrik. Pasal apa musyrik? Allah hidup, kita hidup. Satu orang-orang yang sesat ni dia kata apa? Kalau gitu Allah hidup, kita hidup, kan sama. Itu salah lah kita tu. Memang salah lah. Macam ni saya nak sebut salah lah. Pasal dia faham sama. Itu bukan menyamakan kita hidup, orang tak hidup. Terbalik. Allah yang hidup, kita samakan kita hidup macam dia. Jadi kita telah angkat martabat kita, pergi letak martabat ketuhanan. Allah hidup, kita hidup. Bila ada muka, terbalik pula. Kita ada muka, kita kata Allah Ta'ala ada muka macam kita. Kita ada muka, Allah ada muka. Cuma muka Allah, muka kita, muka kita. Allah hidup, kita hidup. Kita hidup cara kita, Allah hidup cara dia. Apa benda akidah kau? Apa hubungan antara kau dengan Allah Ta'ala? Baru macam mana boleh ada perhubungan makhluk dengan khalik tu? Allah hidup, kita hidup. Oh benda mana ada perhubungan kehambaan dengan Tuhan? Tuhan ni macam mana? Allah hidup, kita ni mati. Ni macam mana boleh hidup? Dia yang hidup dengan kita. Atas kita punya CP, nak faham hayat Allah Ta'ala, mesti relate dengan sifat salbiah tu. Allah hidup, yang wujud, memang wujud hidup dia. Memang ada sungguh hidup dia. Dan hidup dia sabit di zat dia. Macam mana zat dia sabit, macam itulah hidup dia sabit. Dan hidup dia macam mana zat dia qadim, macam itulah hidup dia qadim. Macam mana zat dia baqa', macam itulah hidup dia baqa'. Hayat dia baqa'. Mukhalafah macam mana? Okey, hidup macam mana? Zat dia mukhalafah, hidup dia mukhalafah. Macam mana? Hidup dia bukan dengan roh, hidup dia kidam, baqa'. Dia memang hidup. Mukhalafah apa? Mati. Makhluk ni mati. Siapa? Makhluk tak ada makanan, mati. Makhluk tak ada minuman, mati. Makhluk tak ada oksigen, mati. Memang makhluk benda mati. Dan yang menghidupkan kita bukan makanan, bukan minuman, bukan oksigen. Itu sebab hidup. Yang bagi hidup apa? Allah bagi kita hidup. Bagus lurus akidah. Mesti bagi betul akidah tu. Pula tu bagi betul bukan masa belajar je. Oh betul, masa belajar je. Tidak, sentiasa betul. La ilaha illallah. Huwal hayyu ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu tu apa? Wahai Tuhan yang hidup, aku ni mati, engkau yang hidupkan aku. Ya hayyu ya qayyum. 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 Wahai Tuhan yang hidup, engkau hidup, aku mati, engkau yang hidupkan aku. Ya hayyu ya qayyum. Engkau yang berdiri sendiri, aku tak berdiri. Aku berdiri dengan engkau yang bagi aku boleh ada ni. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Gila-gila sikit tu. Saya buat zikir gila-gila tu. Ya, tak ada kita zikir tu. Memang ada latihan zikir tu. Ya hayyu ya qayyum. Memang ada pun. Nak bawa macam tu ke, nak buat tata cara gitu kan macam Azan. Tapi bila macam ni, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu panggil apa? Nizam, kumpul leko. Kumpul leko. Oh, segar. Contohlah. Contoh. Burger. Burger King. Wow. Burger King Kong. Oh, kefiat dengar. Allah. Saja saya usik-usik gitulah kan. Tapi bukan Nizam ni. Perasaan dia pula. Tapi kalau ya hayyu ya qayyum macam mana? Ya. Ini kata lemah kita lemah. Saya kata tuan-tuan yang tu saya usik-usik, saya pun sampai tu je. Kan. Allahu akbar. Astagfirullah. Itu yang kata kita banyak kena minta ampun tu. Minta ampun apa? Kita tahu kita punya kelemahan ni. Lalai. Nak macam mana pun dah tahu kelemahan. Lalai tu apa?
janganlah teruskan dalam keadaan kelalaian. Untuk tukarlah, cuba tukar keadaan tu, tukarlah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tukar kita. Tu doa nisbah kita macam mana? Hilangkan sebab-sebab kelalaian. Jangan suka layan-layan binatang tu. Tengok waktu-waktu yang boleh tengok. Waktu tak boleh, ya. Kita kadang waktu zikir, waktu letih, masa tu lah zikir, masa tu yang tidur. Waktu segar boleh main game, waktu tidur. Bukan kena kerja elektrik. Langgar dinding apa kan, dia pula ada vibration lah kan. Bawa kereta tu macam feel betul tu. Tu gegar tu. Boleh on vibration, on not vibration, vibrate pula game tu, dia punya vibrate dia kuat tu, macam bawa kereta betul. Kalau kona tu boleh berasa handset tu kona. Saja saya beri contoh bukan real lah. Cuba tidur. Lagi tidur. Cuba zikir kalau tidur itu. Tapi dah buat tukar. Masa ngantuk main game, masa segar zikir. Ini ngantuk tu tidur lah. Masa main game tidur. Tidur. Ini masa zikir ngantuk tidur. Jadi masa main game segar. Segar sampai 4 pagi. Sajalah sebut tu. Tapi saya cerita ni bukan orang sini. Ni budak Afrika mana tak tahu. Apa budak Afrika ni macam ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi bukanlah Tuhan menjadikan anak. Jadi bila tanafi hayat, tanafi segala sifat kesempurnaan ini kesempurnaan ini. Baik. Keempat daripada sifat mani itu iaitulah ilmu. Situlah. Ada soalan? Hayat. Bezakan hayat dengan macam mana? Hayat dengan sifat wujud. Tak ada ta'alluq dulu. Wujud tu, wujud. Apa beza wujud dengan hayat tu? Beza wujud dengan hayat ni, wujud dia iktibar isbat zat. Hayat iktibar isbat sifat. Dengan tu dia hidup. Dia sabit dengan tu segala sifat-sifat yang lain. Dia iktibar situ. Yang menyebabkan yang ni istilahnya nama wujud, yang ni istilahnya nama hayat. Kalau pandang pada sudut kita mengiktiraf Allah, Allah memang ada. Nak kata ada tu, semata-mata ada tu. Ada tu ada apa? Ada zat. Ada tu ada apa? Wujudu syai'in ainuhu. Kan ada tu ada apa? Ada zat dia. Kalau hanya nak kata Allah ada, Allah ada tu ada apa? Mesti ada zat. Dah ada zat, takkan ada zat semata-mata? Ada sifat tak? Sifat besar sekali ada apa? Hayat. Jadi hayat tu nak istilahnya idrak, nak faham kita tu, nak faham idrak ke mana? Ada tu ada apa? Ada sifat yang dengan sifat itu melayakkan pada Allah Ta'ala segala sifat-sifat kamalan yang lain. Apa dia? Hayat. Yang dia tak takluk dengan tu. Jadi yang tu bukan nak isbatkan zat dia, tapi nak isbatkan satu sifat yang dengan itu sifat dia ni akan memiliki segala sifat kamalan, tapi atas kaedah berfikir ni syarat dia. Apa dia? Hayat. Tu beza antara wujud dengan hayat. Jadi wujud adalah bab isbatkan Allah Ta'ala zat dia semata-mata. Hayat nak isbatkan ke zat Allah Ta'ala ada sifat hayat. Yang tu hayat. Ada sifat yang sifat ni mengesahkan adanya sifat lain. Isbatkan sifat ni, itulah sifat itulah dipanggil sifat hayat. Boleh? Yang tu.
Untuk tunjuk beza wujud dengan hayat, dia iktibar dari segi wujud zat itu sendiri, ataupun apa yang perlu, yang utama sekali pada zat itu untuk sifat ni ada, dengan tu mengesahkan sifat lain. Pandang pada sifat ni mengesahkan sifat yang lain, sifat tu sifat yang mengesahkan sifat yang lain, yang tu sahihul idrak ni. Itulah hayat. Jadi hayat iktibar sifat yang sabit di zat, wujud iktibar sabit ain maujud. Itu saja. Tentu beza dia. Best tu soalan tu sebenarnya. Istilahnya belajar faham iktibar mana. Saya pernah sebut tu rasanya. Belajar ni antara benda besar untuk ambil faham iktibar. Tahu kefiat boleh iktibar ni, masya-Allah. Besar faham. Besar sangat faham dia. Ayat ni dia ibu segala sifat. Ayat ni si tumpu. Ibu segala sifat. Ya, betul. Atas istilah hayat ni dia panggil ummahatus sifat. Maknanya dia mengesahkan untuk ada yang ibu dari sudut tanpa dia tak ada hal lain. Dengan mana tusahihu, bukan ibu ni mana memberanakkan sifat, kan? Ibu dengan mana dia lazim, yang lain malzum. Tak ada dia, malzum tak ada. Atau istilah kaedah berfikir, hayat dia muqaddam, sifat lain muakhar. Berfikir je. Sifat Allah Ta'ala tak ada muqaddam muakhar. Semua qadim. Ini kaifiat ta'akul. Kerana ia tiada menutup akan pekerjaan yang lebih daripada zatnya, yang bertambah daripada zatnya. Maknanya boleh kita kata maknanya memada dengan sifat hayat tu untuk Allah hidup tu. Maksudnya Allah Ta'ala ada sifat hayat, dia hidup juga. Itu je. Maksud tak perlu hurai lain lah. Maksudnya ada hayat, ada sifat lain. Bukan hayat ni melahirkan sifat lain. Kalau hayat melahirkan sifat lain, dia dah ada peranan. Bukan hayat melahirkan sifat lain. Hayat kerana dia tusahihul idrak yang lain. Satu istilahnya tak ada ta'alluq. Satu istilah tak ada ta'alluq. Dia nak menunjukkan sabit sifat tu di zat, dan dengan sabit dia maka sahlah yang lainnya untuk sabit, sahlah sifat yang lain untuk sabit ke Allah Ta'ala. Okey. Lagi. Daripada segi ni lah, segi ni, kalau kita dah tahu dah Allah ni hidup, kita ni mayat kan. Lepas tu hakikat kita tu mayat. Tapi sekarang ni kita ni mayat ke hidup? Ataupun sekarang ni kita kata Allah bagi kita hidup kan? Sekarang ni, hal keadaan sekarang ni. Hakikat kita tahu dah mayat. Lepas tu sekarang ni, hal keadaan sekarang ni, boleh tak kita kata kita ni hidup dengan mayat? Ataupun sekarang ni pun kita mayat juga? Kalau ni robot ni pun betul kan? Siap dah? Ada bateri? Kalau tak ada bateri banyak. Handset tak? Bila buat bateri jadi orang lah. Boleh? Faham? Tak faham? Bila buat bateri, dia tetap handset. Dia takkan jadi orang. Handset tetap handset. Boleh? Cuma bila buat bateri nampak macam dia berfungsi. Dia tetap handset lah. Benda hidup ke benda mati? Benda hidup. Tubuh bateri benda hidup ke benda mati? Tetap benda mati. Takkan benda hidup. Cuma dia boleh berfungsi. Pasal ada bantuan bateri je. Tapi tetap benda mati je. Hakikat dia tak tinggal je. Sama dengan kita. Tak faham tak? Satu kena sedarkan kita mati. Ni dia tak kata ni kita dah dihidupkan. Kita pasal diberi hidup, satu hidup. Tapi sebenarnya kita mati. Itu yang bila kita sedar kita mati, Allah hidup. Apa faham? Barulah kita akan syukur, ya Allah, Kau hidupkan aku, alhamdulillahillazi ahyani. Apa nak ahyani? Apa nak ahyani? Dia hidupkan aku. Kalau tak rasa kita mati, sebut ahyani, aku hidup. Ya Allah, aku hidup. Patutnya perkataan doa ni, ya Allah, aku hidup. Alhamdulillah, aku hidup. Aku hidup ke? Perkataan Rasulullah ajar doa ke? Ya. Ahya ni, dia hidup dengan aku. Kalau dia hidup dengan aku, apa maksudnya? Masa tu Rasulullah hidup ke mati?
Hidup lah. Hidup lah. Masa dia kata ahya ni, tu masa tu Rasulullah hidup ke mati? Hidup lah. Hidup lah. Untuk pasal apa dia kata ahya ni? Dia hidup. Iktibar mati. Iktibar akan mati. Iktibar dulu nanti. Iktibar tidur nanti. Yang ni kalau istilah majaz dia panggil majaz mursal iktibar makana ma yakun, akan mati dulu nanti, sekarang walaupun sekarang hidup, tapi ahya ni dia hidupkan aku, maksudnya aku mati dia hidupkan aku. Kalau sebut hidup pun iktibar sekarang hidup, iktibar dulu mati, iktibar akan datang nanti. Boleh faham? Itu kaedah. Jadi soalan tadi tahu nah. Nak saya nak tanya, maknanya sekarang ni kita hidup lah. Memang hakikat kita tu mati. Pihak sekarang, hak keadaan dia hanya ada pada Lebih baik bahasa macam ni. Sekarang ni kita hidup kan? Sekarang ni kita dihidupkan. Baru dapat tauhid. mana hidup lah kira. Dihidupkan tu dah. Okay. Kalau hidup, saya tak payah cerita tu. Babi pun hidup. Awak suka tengok babi ni kan? Nak menunjukkan kata martabat ni dekat tu je. Babi hidup, pokok hidup. Jadi kita tak rasa Allah menghidupkan. Masa kita belajar ni, tujuan ni nak buat apa? Tujuan ni nak buat apa? Nak dapat tauhid. Adakah dengan kita kata kita hidup ni dapat tauhid? Macam mana nak cara nak dapat tauhid? Bila kita rasa kita mati, Allah hidupkan aku, baru nama ahli tauhid. Kalau dia kata ni sekarang ni aku hidup, kau mati, saya kata kalau nak bagi kasar macam ni ya, jawab sendirilah. Kalau kau rasa Allah Ta'ala hidup, kau rasa kau hidup, kau rasa tak tu ahli tauhid ke ahli syirik? Ui, kasarnya bahasa itu lah. Duk rasa ahli tauhid ke rasa ahli syirik? Faham? Tu ahli syirik kan? Adakah itu tauhid namanya? Untuk macam mana nak rasa tauhid? Kena rasa memang oh, memang aku ni ni aku ni mayat ni. Tu hidup. Iaitan ni. Iaitan ni. Kita cari rezeki, aku dapat rezeki, aku agihkan rezeki. Perbuatan zahir, aku agih, aku dapat. Nampak tak? Macam mana? Kau rezekikan aku, kau makan aku, kau kenyangkan aku, kau jadikan aku orang Islam, aku Islam, kau yang waja'alan ni minal muslimin. Betul. Kaedah belajar tauhid ni macam mana? Bagi rasa tak ada apa kita ni melainkan semua yang ada kat kita ni tiada lain melainkan anugerah Allah. Khas kita ni atas sifat-sifat ni lah. Kita hidup, Allah hidup aku. Ni kita sekarang ni hidup ke? Kata pun tambah ya, kita hidup dengan limpah kurnia dia, hidup dengan roh dia beri, hidup dengan bersababkan makanan dia, hidup dengan sebab minuman dia, hidup dengan sebab oksigen dia. Tapi siapa hidup? Allah hidup. Tapi kalau semata-mata dengan tu lagi, aku hidup, aku dah makan, ada ubat, dengan ubat aku sihat, aku hidup. Dia tak jadi ahli tauhid. Kearas kefahaman ada, pengetahuan ada, tapi tak boleh apply, tak boleh aplikasi. Apatah lagi nak boleh banding meza Allah makhluk, tak boleh. Bahkan duk rasa macam tak boleh banding meza, bahkan rasa persamaan. Apa dia? Allah hidup, aku hidup. Allah ada, aku ada. Allah melihat, aku melihat. Allah mendengar, aku mendengar. Masa tu ada orang kata tak ada beza kita belajar. Allah mendengar, Allah ada. Acom kata dia ada, Tuhan ada, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Kita pun kalau belajar hanya level itu, maksudnya ada orang yang kata macam tu. Memang tak dapat kita, tak dapat jadi ahli tauhid tu. Itulah dari segi kefiat. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin وافتح لنا أبواب المعارف كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون